Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya akan proceed lagi dengan lecture saya yang seterusnya dan kita akan masuk dengan chapter yang kedua iaitu project development. So dalam project development ni ada beberapa perkara yang anda perlu perhatikan dan saya tekankan di sini. Yang pertama adalah tentang product requirement. Di mana untuk fasa product requirement, antara maklumat yang anda perlu sediakan adalah berkenaan bagaimana sistem anda itu akan berfungsi nanti. Projek anda itu akan berfungsi. So, perkara yang pertama awak perlu fikirkan adalah apa projek awak perlu laksanakan, apa sistem awak perlu buat. Jadi untuk melihat secara keseluruhan tentang bagaimana sistem awak berfungsi, bagaimana projek awak melaksanakan tugas dia, anda perlu hasilkan sesuatu lah di mana awak kena submit dan kena masukkan juga di dalam laporan akhir awak. Okey, ini adalah antara contoh-contoh diagram yang anda boleh gunakan untuk masukkan ke dalam laporan projek awak nanti. Dan ini adalah contoh yang pertama, kalau awak boleh lihat adalah use case diagram. Dalam ni saya just bagi contoh use case diagram. Apa cara you nak buat user stories dia, sama ada you nak guna use case diagram pun boleh. Jadi untuk penerangan ni, kalau tak silap saya tak pasti OOP ada maklumkan atau tidak, tapi ini boleh you browse lah pada mana-mana website bagaimana untuk menghasilkan use case diagram. Okay, lepas tu ada juga jenis kelas diagram. Okay, ada juga jenis kelas diagram. Kalau kelas diagram ni dia lebih banyak bercerita tentang method dalam sesebuah kelas. Apa yang sesebuah method tu lakukan. Apa fungsi yang dia laksanakan dalam kelas tersebut. Pun boleh juga awak boleh gunakan. Sequence diagram pun boleh. Okay, ini juga bermain dengan method. Activity diagram lebih kurang macam flowchart. Okay, tapi kalau you nak gunakan flowchart pun boleh, tak ada masalah untuk you nyatakan bagaimana proses projek you tu daripada mula sehingga akhir. ERD, kalau bermain dengan database, mesti diselitkan bersama. Okay, mesti diletakkan bersama. So, ERD adalah antara diagram yang wajib awak letak. Lepas tu, kalau saya nak maklumkan lah, kalau saya nak cadangkan dan mostly student-student kita buat ada dua diagram lah, iaitu flowchart diagram dengan ERD diagram. Flowchart diagram ni merupakan suatu carta di mana ianya menunjukkan aliran kerja sesuatu sistem. Lepas buat ni dia pergi ke mana, lepas buat ni dia pergi ke mana. So kalau dia masukkan ni dia akan pergi ke mana, apa message yang dia akan dinyatakan, akan dipaparkan pada skrin, alertation, notification dia macam mana. Then kalau bermain dengan database, of course you mesti kena ada ERD, Entity Relationship Diagram. Ini wajib ada. So dua diagram awak kena hasilkan lah untuk product requirement, iaitu flowchart dan juga ERD. Okay, sebelum you proceed dengan you punya design. Okay, yang ini you kena create dan mesti dimaklumkan kepada supervisor masing-masing. Yang ini you kena cepat buat dan mesti disettlekan dalam minggu ini. Sambil-sambil tu kena sediakan sekali lah bahan-bahan untuk you nak bangunkan projek. Okay, lepas tu untuk design specification ada 5 perkara lah yang you kena ambil maklum dan mestilah berdasarkan kepada SMART. Okay, spesifikasi yang kita pakai penanda aras dia adalah SMART. Apa itu SMART? Okay, SMART kita ada specific, measurable, attainable, relevant dan juga time bound. Okay, kita terus kepada penerangan apa itu SMART. Spesifik, S adalah spesifik. Spesifik adalah you kena tengok kepada question yang melibatkan W. Ada 5 W, iaitu what, why, who, where dan juga which. So apa dalam what? What ia berkaitan dengan apa yang you nak cuba capai menerusi you punya projek itu. Apa yang you cuba nak capai menerusi you punya projek itu. So pastikan semua yang matlamat yang you dah create dalam objektif untuk cover problem statement yang you dah nyatakan dalam problem statement mestilah betul dan tepat. Okey?
Mestilah betul dan tepat. Itu adalah you punya goal. Itu yang dilandaskan dalam 5W yang pertama, iaitu what. So lepas tu why. Why? Kenapa you nak capai matlamat tersebut? Yang ini adalah refer kepada problem statement yang you dah nyatakan dalam proposal report sebelum ini, yang you dah present sebelum ini. Okay? Who? Ini juga you dah telah nyatakan dalam bahagian user scope. Okay? Dalam user scope, siapa yang akan terlibat dengan projek you nanti. Okay, of course you punya respondent, orang yang akan pakai sistem you nanti untuk fasa testing kelak. And then setiap tugasan yang dalam projek tu siapa yang akan buat dan apa hasil dapatan yang you dapat. Okay, itu adalah di kalangan ahli kumpulan awak. Okay, siapa you nak assign untuk buat kerja ni, buat kerja ni. Okay, lepas tu spesifik, awak kena fikirkan di mana lokasi yang sesuai untuk you implement, untuk you configure the project. Okay, kalau you kata you nak buat dekat Craft Bike Kiosk, so you punya lokasi ada dekat Craft Bike Kiosk lah. So you kena configure, kena test semua dekat situ untuk tengok macam mana. And then siapa you punya pengguna, kalau you kata customer, pastikan customer tahu kewujudan website itu dan mereka gunakan. Sama juga perlu dilaksanakan dalam fasa testing. Lepas tu which, awak kena pastilah apa keperluan yang diperlukan. Kalau you kata software ni, you kena install lah. Kalau kena beli, pandai-pandai lah you bayar. Tapi saya suggest pakai yang open source lah. Kita actually prefer you pakai yang open source. Kalau yang beli-beli ni semua atas tanggungan sendiri. Okay, lepas tu measurable. Okay, measurable sebagai seorang ketua. Sebagai seorang ketua, apa yang you kena buat? Okay, sebagai seorang ketua, awak kena pastikan setiap ahli kumpulan itu mencapai matlamat yang awak dah telah tetapkan dan telah diselesaikan dalam tempoh yang diberikan. Yang ni adalah bahagian measurable. Mesti pastikan semua tim berada dalam track yang betul, mencapai target yang you dah tetapkan, lepas tu diselesaikan dalam tempoh yang telah diberikan. Sebab tu kita ada catakan tadi. Okay, awak kena nyatakan kat situ. Lepas tu attainable or achievable, yang ni based on kepada knowledge ahli kumpulan you lah. Kalau you tahu knowledge dia macam gini-gini, janganlah awak bagi kerja yang tak sesuai dengan ilmu yang dia ada, dengan kemahiran yang dia ada. So awak bagilah pada partner you yang lebih arif tentang sesuatu tugas itu. Sebab awak nak pastikan bahawa semua matlamat, semua objektif yang awak dah tetapkan dalam proposal hari itu dicapai. Okay, kemudian awak kena tengok jugalah awak punya tugasan mana yang lebih penting untuk dilaksanakan, mana yang kurang penting. Maksud lebih penting yang kurang penting ni, yang lebih penting tu ada berdasarkan apa yang you punya respondent nak dalam projek tu. Kalau dia pengguna, mesti dia nak something kan. So pastikan apa yang dia nak, yang paling utama tu yang you kena buat. Kalau yang macam kurang utama tu, you letakkan bahagian level terendah. Sekiranya you ada masa, you boleh top up. Kalau tak ada masa, fokuskan pada yang lebih utama dahulu. And then tengok juga kepada resource yang you ada. Okay, jangan buat sesuatu yang you rasa nak buat tapi hakikatnya sumber you tak ada. Okay, sumber you tak ada. You punya device tak ada, software tak ada. Semua tu mesti ada sebelum you kata yes pada sesuatu perkara. Okay, ni juga awak kena tengok. Kalau you yes tapi device software tak ada, macam mana you nak laksanakan projek tu? Ini yang menyebabkan beberapa kumpulan senior-senior you sebelum ni,
Ada yang tak capai semua ketiga-tiga objektif yang diorang dah tetapkan sendiri. Ada yang gagal dalam projek dia. Akhirnya apa yang berlaku? Terpaksa repeat balik dalam projek akhir. So kita tak nak you jadi begitu. Pastikan semua resources you, sumber dari segi punya device, software semua mencukupi. Okay, sebelum you katakan yes. Relevant. Relevant maksudnya pastikan semua matlamat yang you create tu adalah bersesuaian dengan misi dalam sesebuah organisasi ataupun misi seseorang individu yang akan menggunakan you punya projek. So janganlah you buat sesuatu yang tak relevan dengan apa dia minta. Katakan dia minta ini, you buat benda lain. Wahai apa yang dia minta, you tak buat. Itu maksudnya dah tak relevan lah, dah tak mencapai objektif you yang you dah nyatakan dalam project proposal you, di mana you kata objektif begini berdasarkan pada problem statement ini. So you kena laksanakanlah apa yang you punya responden harapkan daripada you. Pastikan semua yang you buat tu adalah relevan dengan kehendak you punya responden. Time bound, yang ni refer balik kepada you punya catakan di mana you dah tetapkan time frame. Pastikan semua kerja, semua tugas yang dilaksanakan oleh tim dilaksanakan mengikut deadline yang telah diberikan. Supaya kita tak nak nanti dalam grup awak tu delay. Akhir sekali, dah tak cukup tidur lah, bergaduh lah apa. Yang tu kita tak nak lah. Kalau boleh setiap orang dah tahu tugas masing-masing, settlekan mengikut timeline yang telah diberi. Okay, jangan relax lah lama lagi ke apa, no. Okay, masa tak tunggu awak yang kena kejar masa. So, pastikan mengikut time bound yang telah ditetapkan. Okay, bila you nak create sesuatu design, okay, ini adalah perkara-perkara yang you kena take note lah sewaktu you nak design sesuatu. Okay, yang ni you boleh tengok sendiri. Okay, dan itu sahaja untuk week 3 yang you perlu tahu lah. Jadi, please take note. Okay, itu sahaja. Thank you very much.